Alhamdulillah, selamat kembali semua para penonton dan terima kasih kita ucapkan kepada Naufal tadi berehat sekejap. Kita nak teruskan perbincangan kita dan seterusnya adalah berbincangkan tentang diet pemakanan semasa puasa. Pastinya ada di antara kita yang tak tahu apa yang sesuai untuk kita sediakan ketika bersahur dan adakah pemakanan kita ni baik untuk dari segi kesihatan kita dan adakah pemakanan kita ketika sahur itu akan menjaminkan maksudnya tak adalah macam kita ni baru tengah hari kan dah tengok dah scroll IG tu dah rasa lesu dan sebagainya kan. Jadi hari ini kita akan berkongsi kepada anda semua antara tips-tips yang boleh kita amalkan. Dan bersama dengan saya iaitu Puan Nur Azimah Ari selaku pegawai dietetik dan kaunselor penyesuaian klinik Siti. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Khabar Puan Azimah? Okey, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Selamat berpuasa. Okey, selamat berpuasa kepada. Ya. Baik Puan, hari ini bila kita bercakap tentang bulan puasa ni pasti banyak kelebihan bagi umat Islam. Kita berpuasa, kita dapat reskan sekejap perut kita daripada makanan sehari. Setiap hari pastinya kita akan makan macam-macam. Tapi bila bulan puasa ni kita ada time break dia. Kemudian baru kita boleh bersahur dan juga berbuka. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan juga dari segi kesihatan apa antara kebaikannya kepada kita semua. Okey, faham. Ya. Okey, sebelum tu alhamdulillah terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi jemput saya pada hari ini. Okey, sebelum saya ulas lebih lanjut pada topik yang akan diajukan, ingin saya tekankan bahawa input pada hari ini adalah khas untuk mereka yang tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan. Contohnya seperti kencing manis, ibu mengandung yang mempunyai kencing manis atau muntah-muntah teruk, ibu yang menyusukan bayi atau ada chronic gastritis, kerana mereka yang saya senaraikan tadi perlu mendapatkan nasihat lanjut daripada pegawai perubatan ataupun pegawai dietetik sesuai atau tak berpuasa ni. Tak boleh saja-saja nak puasa sebab tempoh berpuasa adalah tempoh yang lama. Betul. Jadi dia boleh memberikan impak yang negatif dan positif mengikut keadaan kesihatan kita. So fokus kita adalah mereka ataupun individu yang sihat. Alright. So bila kita bercerita tentang berpuasa, tidak dinafikan terdapat banyak sangat kebaikan sama ada daripada segi rohani dan juga jasmani. Jadi berpuasa yang pertama yang saya nak highlightkan kebaikannya adalah ia membantu untuk mengawal berat badan dan juga menurunkan berat badan. Ini mesti rakyat Malaysia suka sebab topik penurunan berat badan sangat popular di kalangan rakyat Malaysia. Dan tahukah anda sewaktu kita berpuasa kita terdapat kalori defisit ataupun kekurangan kalori yang banyak dan itu yang membantu penurunan berat badan. Tak perlu suplemen, tak perlu rawatan pelansingan yang mahal. Ya, betul. So secara faktanya penurunan berat badan 5 hingga 10% daripada berat badan asal kita, dia membantu untuk mengawal gula, asid urik, kita punya kolesterol dan juga tekanan darah tinggi. So obesiti telah menunjukkan trend yang semakin meningkat di kalangan rakyat Malaysia. So selain daripada itu, berpuasa sekitar 14 hingga 16 jam dia memberi rangsangan terhadap perubahan beberapa metabolisme badan dan perubahan ini dia membantu untuk memberikan ruang kepada badan kita untuk melakukan kerja-kerja pembersihan dan juga pembaikan sel-sel badan kita. So mudah kata waktu kita berpuasa, organ dan sistem badan kita sedang berehat dan mereka berfokuskan kepada detoksifikasi atau pembersihan dan membaik pulih serta menghasilkan sel-sel baru. Jadi dengan berpuasa ia menjadikan kita lebih sihat, lebih aktif, proaktif dan lebih cergas untuk melakukan urusan-urusan dunia dan juga ibadah. Itu dia kan, dapatlah perut kita berehat sekejap kan. Dalam 12 bulan tu ada sebulan special kan untuk organ-organ kita dapat berhenti daripada terus je bekerja kan. Berehat sekejap lah kan. Okey, dan selain daripada itu mungkin Puan boleh kongsikan juga antara pemakanan yang sesuai ketika sahur dan berbuka, sebab kalau ikutkan ada di kalangan kita yang suka mengambil makanan heavy meal pada waktu sahur dan juga waktu berbuka. Dan akhirnya apa yang terjadi adalah kita akan rasa separuh hari tu dah rasa lesu, dah rasa mengantuk, terbaring itu kan sampailah waktu berbuka. Jadi mungkin ada tips mungkin yang boleh kita makanan yang boleh kita ambil supaya kita lebih bertenaga dan tak adalah macam lesu sepanjang hari macam tu. Okey, faham. Alright. Soalan ni menarik sebab ini adalah konflik yang kita hadap setiap hari. Nak makan mana, nak makan apa. So jangan risau susah sebenarnya. Soalan tu.
So jangan risau, sebenarnya kita boleh je makan, cuma dia boleh makan tapi ada tetapi dan juga cuma tu. Okey. Bila kita nak makan, benda pertama yang kita kena buat adalah check kita punya portion size. So yang saya akan sarankan adalah sumber daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu pinggan suku-suku separuh. Siap dah ada lagu dah suku-suku separuh ni sebenarnya. So suku-suku separuh ni fungsi utama dia adalah kita nak complete dan balance nutrition, nutrisi yang lengkap dan juga seimbang yang mengandungi bahagian nasi, lauk, sayur dan buah. Sebab bila kita tak cukup nutrisi, kita akan kekurangan tenaga. Dan kebanyakan masyarakat Malaysia menganggap bahawa nasi saja adalah sumber utama tenaga. So kita akan banyak makan nasi dan kita sering lupakan bahagian kecil-kecil macam sayur dan buah yang mana dia membekalkan mikronutrien seperti vitamins dan minerals yang mempunyai fungsi tersendiri untuk membekalkan tenaga pada satu hari. So heavy meals, so apa yang kita kategorikan heavy meals adalah makanan yang berlebihan kalori. So heavy makanan yang bagusnya untuk waktu sahur ni adalah kalori dia sekitar 500 kalori. Alamak, 500 ni banyak mana? Macam saya memang kena hafal lah kerja bahagian pemakanan. Tapi kalau untuk rakyat Malaysia yang secara umumnya nak mudah, pakai je suku-suku separuh. Sama ada gunakan penumbuk nasi ataupun ambil dalam 2 ke 3 sendok rata dan juga separuh nasi, separuh bahagian sayur, suku nasi dan suku lauk. So itu sekitar, dan elakkan pengambilan air yang berkafein. Air berkafein ni dia tak datang daripada kopi saja. Kena hati-hati dengan teh, minuman berkarbonat dan juga elakkan pengambilan minuman manis pada waktu pagi. Sebab dia buat kita rasa kenyang cepat, tapi kenyang tu sementara saja. So that's why kalau kita nak dapatkan tenaga waktu sahur untuk sepanjang hari, carilah makanan yang datang daripada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ni kalau mudahnya dia makanan yang tinggi serat, yang daripada nasi ataupun roti yang yang wholemeal ataupun beras perang. Tapi ada orang tak suka rasa beras perang, tak sedap kan. So dekat pasaran sekarang kita dah banyak jenis beras yang tinggi serat. Contohnya macam parbol, kita ada basmati yang kurang kanji, cuma dia agak tinggi kos, dia melibatkan kos kan. Jadi boleh saja ambil beras biasa, cuma kawal portion size. Dan elakkan pada waktu pagi tu kita ambil makanan yang tinggi garam, sebab makanan yang tinggi garam ni efeknya sama macam minuman yang berkafein. Dia mempercepatkan proses kehilangan cecair, so kita cepat rasa haus dan cepatlah kita membuang air kecil. Jadi kita kena kurangkan pengambilan manis di waktu pagi ya. Betul. Dan juga tingginya garam tu pun makanan yang kandungan tingginya garam pun kita kena kurangkan supaya kita tak cepat lapar. Dan inilah antara masalah yang sering kali berlaku puan. Bila kita di waktu sahur tu mungkin kita akan ambil mungkin kopi dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang terjadi, ada juga yang mengambil langkah untuk tidak bersahur langsung. Dan akhirnya kita akan jadi gastrik, mula sakit perut. Macam mana untuk kita nak kawal dan memastikan bahawa mungkin ada di kalangan kita yang ada gastrik, supaya bila berpuasa ni tak adalah masalah-masalah ini berlaku kepada kita pun. So soalan kali ini dia menuju khas kepada mereka yang mempunyai masalah gastrik. So gastrik ni adalah, atau gastrik ataupun gastritis, dia adalah satu keadaan di mana keradangan berlaku pada kita punya lapisan perut. Jadi gastrik ini dia yang berkait rapat adalah penghasilan asid gastrik. Itu yang menyebabkan bila kita tak makan, asid dirembeskan, kita rasa pedih, ulu hati, kita rasa kembung perut, loya dan muntah, yang mana ia mengganggu keselesaan badan kita dan juga produktiviti harian. So langkah pertama yang perlu kita dapatkan adalah mendapatkan rawatan ataupun konsultasi daripada doktor. Apa ubat yang sesuai untuk kita ambil sewaktu bulan puasa ni, sebabnya ada banyak faktor yang boleh trigger penghasilan asid gastrik ni. Antaranya jika ada jangkitan bakteria H. pylori, jika ada mengambil beberapa jenis ubatan yang trigger penghasilan asid gastrik yang berlebihan, dan juga pemakanan, gaya hidup kalau kita terlalu stres bekerja dan juga lain-lain lah. Cuma saya nak fokuskan kepada bahagian pemakanan. So bila kita nak cerita pasal makan untuk yang ada masalah gastrik, pertama sekali adalah timing makan. Kan? So waktu sahur kita galakkan menggunakan konsep amalan sunnah ketika bersahur dan juga
berbuka. Kita lewatkan bersahur. Waktu yang idealnya untuk bersahur adalah sekitar 4.30 pagi hingga 5.30 pagi. Alright. So tak adalah terlalu awal dan tidaklah terlalu lewat. Dan juga elakkan ambil makanan yang pedas, yang terlalu masam dan juga minuman berkafein, sebab ini yang akan trigger penghasilan asid gastrik yang berlebihan. Maksudnya kadang-kadang berbuka puasa tu kan kita nak makanan yang terlalu pedas pun tak sesuai. Ya, betul. Sebab tempoh berpuasa tu panjang dan bila kita mulakan dengan makanan yang pedas tu akhirnya akan menjadi gastrik, salah satu sebab juga Puan. Ya, betul. Dan tak lupa juga guna kurangkan makanan yang berlemak. Lemak tapi macam mana? Malaysia semua goreng-goreng. Lemak dengar tu. Nak masak ayam masak merah pun kita goreng dulu ayamnya. So tak apa, jangan risau. Kita gunakan konsep suku-suku separuh. And then dalam pemilihan makanan dalam pinggan kita tu, pilih salah satu je yang goreng. Kalau dah nasi goreng, jangan ambil ayam goreng. Kita tukar pula kepada lauk yang berkuah. Tapi kena hati-hati, dekat kuah ni yang kita letak kita tumis, kita letak garam, gula, bahan perasa. Tak bolehlah saya cakap masak jangan letak gula, tak sedap lah kan. So boleh, cuma kita jangan ambil kuah banjir. Kuah yang cantiknya dalam 4 hingga 6 sudu makan saja kalau untuk nasi suku pinggan. Itu dia. Dan yang terakhir sekali mungkin pesanan kepada para penonton semua untuk menjaga pola pemakanan, terutamanya ketika Ramadan ini Puan. Alright. Ingin saya tekankan bahawa sahur adalah satu konsep yang sangat penting ketika berpuasa. Jangan skip sahur, sebab itulah yang membekalkan kita tenaga untuk satu hari supaya kita kekal aktif dan cergas untuk buat aktiviti harian. Kemudian kekalkan hidrasi. Kita nak minum 6 ke 8 gelas satu hari sebab cuaca Malaysia sangat panas. So bila proses kehilangan cecair sangat cepat, so kita mudah berasa letih, lesu. Alright. So macam mana nak dapatkan 6 ke 8 gelas ni? Sentiasa praktis 2 ke 3 gelas air kosong. Air kosong ya. Sebab kat pasar banyak air manis kan. Kau nak ambil boleh, tapi dalam 1 gelas satu hari tu sudah memadai. So dapatkan 6 ke 8 gelas air kosong satu hari. Dan jika ada masalah kesihatan, rasa macam tak sesuai, rasa ada pedih perut ataupun ada masalah lain, ataupun lesu tu berpanjangan, maksudnya dah seminggu puasa masih tak improve, sila dapatkan nasihat lanjut daripada pegawai perubatan atau pegawai dietetik yang berhampiran. Ya, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Azimah Ari selaku pegawai dietetik dan kaunselor penyusuan Klinik Siti. Terima kasih banyak Puan. Okey, sama-sama. Itu dia para penonton. Ingat, jangan bersahur dengan makanan ataupun minuman yang manis, dan kalau boleh elakkan makanan yang pedas ketika berpuasa. Elakkan makanan yang tingginya garam dalam kandungan makanan tersebut. Dan kalau boleh yang terakhir sekali, kita kena sentiasa menjaga pemakanan kita, makanan yang seimbang, suku-suku separuh untuk kesihatan kita bersama, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panel kita, dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.